Okay, trigonometry kita cerita tentang angles. Okay, trigo ni sin, cos, theta tu lah. Sin, cos, tangent semua tu. Dan dalam trigo ni dia memang banyak properties. Okay, so untuk trigo ni kalau eloknya kalau awak ada list of formula. So nanti kita bila kita buat latihan ke apa, tak payahlah dia dah scroll ke atas ke ataupun selak nota awal-awal tu. Sebab dia akan pakai macam benda tu, properties tu dia akan pakai sampai satu chapter tu. Kan? Dia punya maklumat-maklumat tu. Okay, contoh. Okay, first angles and their measures. So kita akan measure dalam radian ataupun degree. Definition dia, satu radian, the angle 1 radian is defined as angle subtended by an arc of length r at the center zero of a circle with radius r. Okay. So yang pentingnya yang saya nak awak, ini cerita dia lah, 1 pi radian ni sama dengan 180. Cuma bila yang penting ni kalau nak convert degree ke radian, maksudnya kita akan multiply pi per 180. Maksudnya radian tu kalau kita nak radian tu yang duduk atas. Degree tu yang per dengan 180 tu, degree tu yang dekat bawah. Kalau kita nak daripada radian ke degree, dia akan 180 pula kat atas, pi radian pula kat bawah. Okay. 1 degree sama dengan 60 prime. Prime tu maksudnya 60 minit lah. 1 minit, okay, 1 prime akan sama dengan 60 double prime. Ini kita panggil sebagai yang cuik-cuik kat atas tu dipanggil double prime. Okay, double prime adalah unit apa? Untuk simbol untuk second. So 1 minute is equal to 60 second. So yang ini kena ingat. Ini basic dah. Okay, kita try. Number 1, YouTube. So, B. 3.54. So, nak darab dengan apa kalau kita nak pergi ke angles? 180 per pi. 180 per dengan pi. Okay, so dapat berapa? 202.83. 202.83. Okay, kalau untuk degree, so 2 decimal places pun dah memadai dah untuk degree. Okay, untuk degree Celsius ni. So kita tinggalkan belakang tu 2 decimal places. Okay. So yang lain C. Berapa? Siapa nak jawab C? Okay, 120. Akak tadi ada orang call. Ya. Okay, D. 315. 315 degree. Kalau dia degree, jangan lupakan simbol ni tau. Okay, ni wajib. Kalau awak tak tulis tu, kan kita boleh nak manipulate kata ni degree ke nak radian. So awak kena betul-betul. Kalau radian tulis rad. Kan RAD. Kalau degree mesti ada tanda degree tu. Okay, E. Berapa? 39.76. 76. Okay, 39.76. Okay, 5 radians. 286.48. 286.48. Alright. So ini dia warm up je. Okay, ada masalah? Ada bantahan? Tak ada. Alright. So now express the following in radian as exact value. Bila ada perkataan exact value ni, awak kena alert ni in terms of pi. Maksudnya, okay, mesti dalam pecahan. Okay, dia mesti dalam pecahan.
So maksudnya dia tak nak dalam apa? Dia tak nak dalam apa? Perpuluhan. Dia tak nak dalam desimal. Kalau dalam desimal tu awak akan bundarkan 2 tempat perpuluhan, 3 tempat perpuluhan. So bila dia dah bundar, maksudnya dia dah tak pure lah. So dia bukan dikatakan exact value. So bila exact value, dia mesti dalam pecahan dan ada pi. So pi tu kekal kan. So 210 ini YouTube. Okay. So 450 nak tukar ke radian, maksudnya pi tu duduk atas, 180 tu yang duduk bawah. So dapat apa? 5/2 pi rad. 5/2 pi radian. Ni dia punya unit dia. Okay. So mesti ada pi, mesti ada dalam pecahan. Okay, C. Apa jawapan C? -7/12 pi. -7/12 pi radian. Okay, D. -9/4 pi. -9/4 pi radian. Okay. So, okay ni? Okay. Alright. Okay, number 3. Convert each of the following angles to radian. Dia bagi YouTube, dia bagi 3B. Okay, YouTube 3B. 3A maksudnya daripada angles to radian. Dia tak mention exact value. Maksudnya kalau dia tak mention exact value, you can give your final answer dalam decimal pun tak apa. Okay, so A. Apa jawapan A? Lima per 12. 5/12 pi radian. Alright. C. Awaklah Kak. 1.437. So kalau tukar dalam perpuluhan 1.437 radian. Kalau untuk desimal, untuk radian, bagi 3 decimal places. Okay, 3 atau 4 decimal places. Ni untuk radian. Kalau untuk degree tadi berapa? 2. Untuk degree kita biasa bagikan 2. So kalau untuk radian ni dia tak boleh bunda awal sangat. So kita bagi 3 decimal places. Okay, kalau D, dia bagi dalam degree, dia bagi dalam minit, dia bagi dalam saat. So kita buat macam mana dulu? Tukar dulu yang 15 saat ni. Okay. So 15 saat, tukar dia dalam minit. Maksudnya, macam mana? Bahagi dengan, dia darab dengan 1 minit, bahagi dengan 60 saat. Macam itulah. So berapa minit? 15 bahagi 60. 0.25. 0.25 minit. So kita tambah dengan 30 minit. Okay. So kita ada 30.25 minit. 30.25 minit ni tukar pula dalam degree. So 1 degree sama dengan 60 minit. So berapa degree pula? Berapa degree 30.25 ni? 0.50
504. Apa tadi? 5042 cukuplah. 504 pun boleh. 3 decimal places. Okey, ini dalam degree. Okey, lepas tu kita tambah pula dengan 16. So maksudnya kita ada 16.504 degree. Baru kita tukar dia dalam radian. 04 degree darab dengan pi bahagi dengan 180. So sama dengan apa? 0.288. 0. Apa dia? 0.288. 0.288. Okey, dia bagi ni kan, yang ini pun dia diterima. Awak nak kekalkan 0.09 pi pun diterima. Maksudnya pi tu awak nak kekalkan pun boleh, nak darab pun boleh, ataupun nak dalam pecahan. Apa jadi pecahan dia? Dia banyaklah pecahan. Pecahan tu dia besar sangat. 2 ni pun boleh lah. Dalam pecahan pun, kalau siapa cari dalam pecahan pun diterima juga. So pi ni maksudnya ikutlah. Nak didarabkan sekali ataupun nak kekal dalam pi, semua kita terima. Okay? Okay, madam. Okay, so the equivalent radian degree, yang ni dia catatnya lah. Dia tak payahlah awak menghafal. Tapi kalau awak dah biasa buat tu, kita boleh terus nampak lah 30 degree ni sama dengan pi over 6. Yang ini, yang glamour-glamour lah 30, 45, 60, 90, kan, 120. So, kalau boleh hafal, kalau rasa nak laju, hafal lah. Kalau tak, kita buat macam tadi lah. Kita darab dengan pi bahagi 180. Itu je lah caranya. Kan? Selain daripada hafal, sebelum hafal tu awak kena faham dululah mana dia dapat. Sebab buat tiba-tiba tak ingat, tapi bila awak faham, maksudnya dia ada backup lah. Kita carilah secara manual. Okay, so kita pergi ke trigonometric ratio for any angles. Okay, all angle is positive when it is measured anti-clockwise. So dia positif maksudnya kiraan awak akan lawan arah jam. So dia start daripada 0, so 90 darjah, 180 darjah, 270. So complete satu pusingan 360 degrees. Okay. Kalaulah dia negatif, okay, kalau negatif dia akan measure clockwise, ikut arah jam. So ikut arah jam. Maksudnya kita pusing daripada bawah. So kita ada 0, sini negatif 90 darjah, negatif 180 darjah, negatif 270 darjah dengan negatif 360 darjah. Okay. Sign of trigonometric ratios. Okay. So yang ini kita akan nampak sebab apa yang ada positif-positif ni. Dia sebenarnya dia datang daripada dia punya graf sin. Okay. Sin theta. So graf dia sin dia start daripada 0. Dia macam tu. So sini 0. So sini 0. So sini 90. Sini 180. Sini 270. Sini 360. So samalah juga dengan yang sebelah sini pun. Okay, so dia macam wave macam tu. So ini graf sin. Kalau awak nampak daripada graf sin ni, so yang ini 0 sampai 90 darjah ni sukuan pertama lah. 90 sampai 180 sukuan kedua. 180, 270 sukuan ketiga.
270 sampai 360 sekuan keempat. So kalau awak boleh nampak sini, positif dia sekuan ke berapa? Apa yang bahagian atas tu positif? Sukuan Satu dengan dua. satu dengan Sekuan satu dua. dengan dua. Itu sebabnya dia kata sukuan pertama sign positif. So sign positif. Sukuan pertama dengan sukuan kedua. Okay. So maksudnya untuk sukuan ketiga dan keempat dia akan jadi negatif. Itu untuk sign. Kalau untuk cos, macam mana graf cos? Okay. Graf cos wave dia start daripada 1. Dia tak wave dia sampai negatif infinity lah. So paling tinggi 1, paling rendah dia akan hit negatif 1. So sini 90, sini 180, 270, 360. So maksudnya ini sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. So awak nampak cos theta ni positif pada sukuan ke berapa? 1/4. So daripada graf ni kita nampak dia sukuan 1 dengan sukuan 4 dia positif. So 2 dengan 3 ni dia negatif. So sukuan pertama cos pun positif. Lepas tu dengan sukuan keempat. Dia nampak? Tangent. Macam mana graf tangent? Graf tangent. Saya tak ingatlah pula graf tangent. Macam mana graf tangent? Dia macam ni kot. Dia ada asymptot dia. 1, 2, 3. Empat. Ni graf radian. Graf tangent. Okay, so sini kosong. Sini 90 darjah. Kan? 90 darjah. Tangent 90 darjah tak ada. Awak boleh nampak dia math error. So itu sebab dia math error. Kalau awak tekan calculator tangent 90 dia tak ada. Sebab apa dia tak ada? Dia asymptot. Ingat tak saya pernah sebut perkataan asymptot? Asymptot adalah garisan yang tak boleh dilalui. So dia tak boleh touch pun 90 tu. So situ 90, sini 180. Lepas tu 270, 360. So ini sukuan pertama. Ini sukuan kedua. Ini sukuan ketiga. Bawah ni sukuan keempat. So dia positif sukuan apa? 1/3. So 1 dengan 3. Kita boleh nampak situ. So dia negatif sukuan kedua dengan sukuan keempat. So mohon datang situlah. Itu sebabnya kalau untuk tangent dia first quadrant positif dengan third quadrant. Yang lain dia negatif. So terhasillah benda ni positive angle punya. So awak kena ingat lah. Ada apa? Ada tak tips dulu? Ada. Apa dia tips dia? Apa tips dulu-dulu?
Cikgu ingat ajar. Kalau saya dulu cikgu ajar semua suka taik kucing. Ui, sini all lah. Semua, ya Allah. Okey lah. Macam-macam. Macam tu? Kalau Ah. kami, kalau saya add sugar to coffee. Add sugar to coffee. Tu pun ada juga. Betul. Ini dia nak huruf-huruf Melayu, dia pakailah STK tu, kan. Kalau dulu saya all science teacher crazy. Ini pun teruk jugalah dulu. Tapi sebabkan saya ni kahwin dengan cikgu sains, so tak boleh lah, nanti derhaka. So saya pergilah add sugar tu coffee. Buatlah macam mana pun. Janji awak ingat. Okay, dia semua first quadrant semua, second quadrant hanya sin, third quadrant hanya tangent, fourth quadrant hanya cos yang positif. Okay, so yang ini semuanya datang daripada, kalau awak faham datang daripada mana, dia adalah datang daripada dia punya graf tu lah. Okay, graf sin tangent ni. Okay, itu untuk positive angle. Kalau untuk negative angle, kan, sin negatif theta dia akan jadi negatif sin theta. Yang saya nak awak tahu, yang ini bukan faktor keluar. Okey, dia bukan awak faktorkan keluar ni ke atas. Tak. Okey, kalau awak kata faktor keluar, kenapa cos ni tak ada faktor keluar? Kenapa yang ada cuma tangent dengan sin je? Kan? So dia bukan factor out. Sebab apa dia ada yang negatif kat luar, ada yang positif? Sebab daripada graf ni balik lah. Okay, contohnya kalau awak tengok sini. Okay, graf ni dia paling tinggi negatif 1, paling rendah paling tinggi 1, paling rendah negatif 1. Memang itu standard dia. Okay, kalau awak tengok sini, sin 90 darjah sama dengan apa? Daripada graf. Tengok 90, lepas tu paksi Y dia sama dengan apa? 1. Satu. Sin negatif 90 darjah? Negatif 1. Negatif 1. So, kalau awak mention sin 90 darjah sama dengan 1, so saya letak kat 1 ni, so betul tak bila saya katakan sin negatif 90 darjah sama dengan negatif sin 90? Saya menggantikan 1 ni dengan sin 90. Betul tak? Betul. So, inilah datang dia. Kalau sin negatif theta sama dengan negatif sin theta. Okay. Kalau daripada negatif angle, kita positifkan. Dia datang daripada situlah. Okay, sama yang macam ni. Okay. Sini negatif 90. Okay, so sini negatif 180. Okay, katalah saya bagi contoh cos 180. Mana cos 180? Kosong. Paksi Y dia. Ni 180. So kat mana titik dia? Negatif 1. Paling rendah dia situ, negatif 1. Cos negatif 180. Negatif 1 juga. So negatif 1 juga. So boleh tak kita katakan cos negatif 180 sama dengan cos 180? Betul tak? Betul. Betul. So that's why untuk cos, kalau cos negatif theta, dia akan tetap juga sama dengan cos theta. Sebab dia bukannya negatif tu faktor out. Sebab dia adalah angles. Okay, dia ada graf tu. Tangent pun sama jugalah. So maksudnya
Untuk yang ini, hafal lah. Saya nak awak hadam dan hafal. Hadam tu maksudnya fahamkan. Lepas tu baru kita hafal. So yang atas ni pun semua ni hafal lah, ikutkan. Semua hafal. Okay, ni jenis nama-nama angles lah. Kita ada zero angles. Zero angles kalau dia punya arah tu sama. Acute angle, okay, sudut tirus antara 0 sampai 90 degrees. We have here obtuse angle ataupun sudut cakar. So sudut cakar dia akan more than 90 degrees until 180 degrees. Kan? Kita ada right angles, so sudut tepat. So sudut tepat 90 degrees lah. And we have straight line angle. Maksudnya dia dah arah dia tu, anak panah tu dah arah yang berlainan. So dia dah jadi 180. Reflex angles, complete angle. Complete angle tu anak panah tu dah berpusing 360 darjah. So yang ini term-term dia. Bolehlah ingat. Okey. Selain daripada positive angles tu, saya nak awak tambah dekat nota awak tu. Okey. Awak kena ingat, apa spasi X, spasi Y pula. Aduh. Okay, so ini first quadrant. Kalaulah dia punya theta dekat sini. So kita akan ambil nilai theta tu pun kita akan ambil alpha. So kita tak akan ubah sebab dia memang acute angle. Sebab bila kita kira, kita akan kira sudut acute. Okay. Sukuan kedua. Maksudnya dia punya sukuan sini kosong 90 darjah. Sukuan kedua dia akan lebih daripada 90 darjah. So dia akan jatuh ke sukuan kedua sampai here lah. So ini theta. Tapi bila kita buat calculation, pengiraan, kita akan ambil sudut yang kecil tu. Okay, dia akan acute angle. So macam mana nak dapatkan alpha tu? Macam mana Kena awak? tolak. Kena tolak. Apa yang tolak? Tolak apa? 180 tolak alpha. Kita tahu sudut apa yang tadi ni dah belajar types of sudut ni. Maksudnya straight line angles tu. So yang ini adalah 180 darjah. So maksudnya bila kita nak yang alpha tu 180 tolak dengan theta. Okay. Kalau sukuan ketiga, dia maksudnya dia akan lebih daripada 180 kurang daripada 270. So yang ini theta. Saya nak yang ini je. Alpha. So macam mana nak dapatkan alpha tu? Macam mana nak dapat alpha? Nilai yang kita dapat untuk sukuan ketiga kena tolak dengan 180. Okay. So yang ini theta tolak 180. Okay. Bukan 270 tolak theta. Kalau awak kata 270 tolak theta, awak dapat kawasan yang mana? 270 yang ini tolak dengan theta. Awak akan dapat sudut yang mana? Ketiga. Sudut yang ini kan? Okay, kalau awak cari macam ni, ini formula awak. So awak akan dapat yang sudut dekat sini. Saya tak nak sudut yang situ. Kita nak pakai sudut acute yang melekat pada paksi X tu. So yang ini bukan. Dia adalah theta tolak 180. Okay, sukuan keempat. So maksudnya dia complete sampai sukuan keempat.
more than 270. Okay, so kita nak yang sini. Ini alpha. So macam mana nak dapatkan alpha tu? Tiga, 360. Betul ya, 360 tolak dengan alpha. Tolak dengan theta. Theta. So yang ni baru 360. Semua complete. Tolak dengan theta. Dapatlah kawasan yang saya gelapkan tu. Okay, so yang ini kena hafal juga. Tak ada dalam nota awak tu. Okay, siapa nak salin sekarang ni. Cepat. Okay, number 4A. State the trigonometric ratio in acute angle. Acute angle ni yang kita guna dia untuk apa yang saya bagi tadi. Ini yang guna dia bila kita nak tukar dia dalam acute angle. Okay, 4A, 4B, 4C, YouTube. Okay, D. Cos 172. Okay, apa yang awak buat mula-mula, memang awak kena check lah dia jatuh pada sukuan ke berapa. So 170 jatuh pada sukuan berapa? 2. So jatuh pada sukuan kedua. Ini 172 darjah. So dekat mana acute angle dia? Yang inilah macam yang tadi, sukuan kedua tadi. Nampak? Saya tunjuk tadi sukuan kedua. So kita nak kawasan yang gelap tu. Okay, macam mana nak dapatkan kawasan yang gelap tu? 180 tolak 172. Cos 180 tolak 172. Lepas tu dia combine pula dengan add sugar to coffee tu. Add sugar to coffee mengatakan pada sukuan kedua cos Negatif. negatif. So awak kena letak negatif. Negatif sebab second quadrant. So kena ada negatif tu. So maksudnya dia punya jawapan cos 180 tolak 172 8. 8. So macam mana awak nak check? Awak tekanlah kalkulator 172. 172 dapat berapa? Cos 172. Negatif 0.990. Negatif 0.990. Ya? Okey. Tekan pula negatif cos 8. Sama. Dia mesti samalah. Kalau awak tak ada negatif, kalau awak terlupa negatif kat depan tu apa jadi? Salah. Dia jadi 0.990 je. So nanti salah lah. So awak kena decide dia sukuan ke berapa, add sugar to coffee tu pun penting juga. Nak tengok dia tolak 180 tolak dengan 180 ke. Yang tadi pun penting juga. So dia combine dua benda tu. Okay, E. E jatuh sukuan ke berapa? 3. Okay. So 2, 4, 6. Sukuan ketiga. Macam mana nak dapatkan acute angle pada sukuan ketiga? Acute angle dia sini. Theta tolak 180. So theta kita sekarang ni apa? 246. 246. 246 ni theta. Tolak dengan 180. Lepas tu kat depan ni kena consider apa? Positif. Sebab apa positif? Sebab tangent sukuan ketiga dia positif. So dia positif sebab third quadrant. Okay, dia positif sebab dia third quadrant. So positif, tak payah tulis pun tak apalah. So 246 tolak 180. 66. 66. Okay, F. Apa jawapan dia F? Buat. Negatif sin 35. Negatif sin
35. Ada jawapan lain tak? Ada jawapan lain tak? Negatif 55. Sign ke tak ada sign? Negatif sin 55 silap. Negatif sign 55. Jawapan lain? Kalau negatif sin 145. 145 bukan acute. Oh, okey. Saja Dia je nak saya tanya. dia nak cute je. Yang tak cute dia tak nak. Mana satu jawapan ni? 35 ke 55 yang lain? 35. 35. So 35. Macam mana boleh dapat 55 ni? Apa tolak apa sebenarnya? 360 tolak theta. Dia jatuh sukuan keempat. So keempat 360 tolak theta. Tapi kena letak negatif kat depan. Sebab apa negatif? Sebab sin sukuan keempat dia negatif. Alright. So kena consider situ. Okay. Itu dia lah. Kalau dia suruh tukar dalam acute angle. So awak kena ingat add sugar to coffee. Kan? Add sugar to coffee. Dengan awak kena ingat yang saya bagi tu. Okay. Next. Negative angle. Nombor 5 negative angle. So bila negative angle, pertama sekali awak kena positifkan dia dululah. Okay, bila datang negative angle, kita kena positifkan dia dulu. So macam mana nak positifkan? So kita akan rujuk carta yang ini. Kita positifkan dia dulu. Daripada angle tu, yang ini angle, yang ni semua angle. Ini kita panggil angle dia. So negative angle. So kita positifkan dia dulu. Lepas positif, baru kita consider add sugar to coffee dengan yang ini tadi. Okay, so dia combine. Tu sebab saya kata ni kalau untuk trigo ni elok ni ada short note. Ini tidaklah sekejap ni kan nak scroll ke atas, scroll ke bawah. Naik ke atas balik nak rujuk, scroll ke bawah. Kalau dia ada memang dekat sebelah awak kan senang nak terus tengok. Okay, number 5A. Negatif theta. Sin negatif theta. Dia sama dengan apa? Negatif sin theta. Negatif sin theta. So kena ingat ni lah. So maksudnya sin negatif 25 sama dengan Negatif sin 25. negatif sin 25. So dia dah acute angle ke ni? Dah acute ke? So dah acute. So dah lah. Tak payahlah tukar apa dah. Okay. Cos negatif theta. Cos theta. Cos theta. So ini saya kata awak kena ingat ni. So maksudnya cos negatif 40 degrees. Cos 40. 40. Dah acute angle ke? Dah. Dah. Okay, dah. Tak payah buat apa. Tangent negatif 48 sama dengan apa? Negatif tangent 48. Negatif tangent 48. So kalau tangent negatif theta, dia akan jadi negatif tangent theta. Tangent dengan sin je ada negatif kat depan tu. Okay, dah acute angle? Sudah. Okay, dah lah. Okay, next D. Buat apa dulu? Tukar dulu. So, jadi apa? Negatif sin 128. Okay, negative sin 128 degrees. 128
acute ke tak? Tak. Kena tukar. So macam mana nak kena tukar? So awak fokus pada yang ini je. Okay. So macam mana? Kita buat balik, dia jatuh pada sukuan ke berapa? Sukuan kedua. 2. So dia jatuh pada sukuan kedua. Okay. So kat mana kawasan yang saya nak gelapkan tu? 180 tolak 128. 180 tolak 128. Kena consider add sugar to coffee. Positif ke negatif? So dia positif. So sebenarnya dia mesti consider lah juga ni. Yang ini sebab negative angle. Yang ini sebab sukuan kedua. Dia mesti ada. Okay, kena considerkan dua tu. So sebab negatif positif, so akan jadi negatif. Sin 180 minus 128. 52. 52. Macam mana nak check? Macam saya mention tadi, awak apa hal pun awak boleh guna kalkulator. Tekanlah kalkulator. Kalkulator awak tu boleh terus tekan. Dapat berapa? Negatif sin 52. Dapat berapa? Kalau sama, betul lah jawapan awak tu. Okay. Kalau tak sama, kena check lah. Positif, negatif ke, salah kira ke, 52 tertulis 53 ke. Kita bolehlah check. Okay, E. Positif kan? Cos 152. Cos 100. 52. Okay. Acute tak? Tak. Buat macam mana jadi acute angle? 180 tolak 152. Sebab apa ya? Tak apa. Kak ni dah pergi minta dah. Dah ambil dah. Tu postkan Kak ni ke macam mana? Naik flight? Tak tahulah kalau bolehlah kalau hantar kakak. Janganlah alamat rumah lah. Okey, hantar kat mesej. Okey. Terima kasih. Ada. Okey, so jadi apa? Cos 152 sukuan ke 2. So sukuan kedua jadi berapa acute angle dia? Negatif cos 28. Sebab apa ada negatif kat depan ni? Cos dekat sukuan kedua negatif. Sebab sukuan kedua. Okey, F. Positif angles kan dia dulu. So tangent negatif theta. Negatif tangent 163. 163. Okey, so fokus yang ini. So yang ini macam mana kalau acute angle kan dia? Negatif tan 17. So dia ada negatif lagi. So awak kena tahu sebab apa. Negatif yang dekat luar tadi mula-mula sebab apa? Sebab kita tukarkan tangent tu. Sebab daripada negatif angle kan? Okay, negatif yang dekat dalam ni sebab apa pula? Sukuan. Okay, so sebab dia duduk pada second quadrant. So dua benda awak kena consider. Dia boleh negatif-negatif. So jawapan dia positif tangent 17 degrees. Itu aja. Okay. Any question so far?
Tak ada. Alright. Okay, next kita pergi ke trigonometry function. Yang ini sin, cos, tangent Okay, so cah tua ni. Ni cara nak ingatnya pula. Sin theta. So theta-nya dekat sudutnya dekat sini. So kalau sin opposite over hypotenuse. Opposite dia adjacent, sebelah dia hypotenuse, garisan yang panjang tu. Cos pula adalah adjacent over hypotenuse. Tangent pula adalah opposite over adjacent. So hafal. Okay, lupa. Kalau dia bagi dua ni, okay, tak payahlah tukarang lah. Reciprocal identities, yang ni pun kena hafal juga. Dia baca situ, cosecant maksudnya 1 over sin. Secant 1 over cos. Cot 1 per tangent. So dia pun terbalik juga. Semua benda ni, tangent sin over cos. Yang ini pun hafal. Okay. Boleh tengok. Tu sebab kena salin dia ni. Jadikan satu macam mind map. Okay. Kita tahu sudut triangle, total dia dalam dia mesti apa? 180. So total sudut triangle dalam dia mesti 180. So kita tahu sini 90 darjah. Kan? Sebab dia sudut tegak. So sini adalah theta. Maksudnya sini adalah 90 tolak theta. Sebab 90 tolak theta tambah dengan theta tambah dengan 90. So kita akan dapat 180. Okay, so daripada situ pun dia boleh wujudkan juga. Ni daripada sohcah tua tu lah. Okay. So sama dengan ni. Awak boleh perhatikan ni. So yang ni pun boleh hafal dan hadam. Faham kan? Actually kalau awak ingat triangle ni sahaja pun sebenarnya pun dah memadai dah. Okay. Ingat yang ini je. Senang. So yang ini sama dengan apa? Kalau cos yang ni sama dengan apa? Kalau tak nak hafal, fahamkan triangle tu. Semua ni. Dia akan pusing-pusing soalan macam tu je. Okay. Example 2. If cot theta equals to 3 over 4 and theta is an acute angle, find. Mula-mula sekali, kalau dia bagi maklumat ni, okay, kalau ada maklumat macam ni, okay, Lucas triangle. Tu yang awak akan buat. Okay, so Lucas triangle. Right angle triangle. Yang sudut tepat tadi. So theta. Okay, cot theta sama dengan 3/4. Cot ni apa per apa? Tengok balik atas. 1 Satu per per tan. tan theta. 1 per tan theta. Kalau tan adalah opposite over adjacent, cot awak rasa apa? Terbalik dia. Awak kata 1 per tan theta kan? So maksudnya 1 per opposite over adjacent. So maksudnya kalau 1 per opposite per adjacent, dia adalah adjacent over Opposite. opposite. So awak boleh ingat macam tu juga. Dia manipulate benda macam itulah. Okay, adjacent over opposite. So, kan susah nak scroll ke atas bawah. 3 ni adalah adjacent. 4 ni adalah
Opposite. So mana nak letak 3? Adjacent sebelah. So 3. Opposite setentang 4. Situlah. Apa yang kita nak cari ni? Macam mana nak dapatkan yang saya tanda soalkan tu? Pythagoras. Guna teorem. So kita pakailah Pythagoras theorem. Pythagoras theorem mengatakan, so yang ini dipanggil hypotenuse, yang paling panjang sekali. Okay, hypotenuse. So apa formula Pythagoras theorem ni? 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Extension. Okay, hypotenuse kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Ada macam tu. So kalau kita nak hypotenuse sahaja, square root 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Ada plus minus tak kat depan tu? Ada plus minus tak? Tak ada. Tak ada. Kan saya selalu kata square kalau bawa ke sebelah dia ada plus minus. Kenapa kali ni awak kata tak ada? Ada. Ada ke tak ada? Tak ada ke ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kali ini tak ada plus minus. Sebab apa? Panjang tak ada negatif. Very good. Good. Okay, hypotenuse is we are looking for the length. Okay, length CC tu. So, length, distance always positive. So, mana boleh ada negatif? Itu adalah reason dia. Kalau untuk matematik yang biasa, yang before this yang kita buat tu, so you have to put plus minus cert. Tapi for this case, because of we are looking for the distance, we are looking for the length, so dia punya nilai cuma positif sahaja. So square root 3 squared plus 4 squared, berapa? Square root 25. 25. 25. So square root 25? 5. So hypotenuse kita 5. Kalau awak biasa buat ni 3, 4, 5 ni dia memang geng lah. Kalau dah biasa buat ni tak payah nak Pythagoras dah. Kita boleh terus nampak 3, 4, 5. Biasa buat. Okay, so untuk jawab, ni belum jawab lagi ni. Kita baru daripada soalan tu baru kita bukakan triangle dia tu. Then daripada triangle tu barulah kita akan jawab soalan A ni. So tangent. Tangent ingat balik tadi apa per apa? Opposite over adjacent. Tua. So tua opposite over adjacent. Apa opposite over adjacent? 4/3. 4/3. Dah. Itulah. Sin. So, So. Per so. 4/5. Opposite over hypotenuse. 4/5. Second. 1 Ah. per 1 per cos theta. 1 per cos theta. Cos theta ni apa? O per A per H. Cah. A per adjacent H. per A per hypotenuse. H. 3/5. So kalau cah 1 per 3/5. 1 per 3/5. 5/3. Janganlah jadikan 3 lapis tu. Tukarkanlah jadi 2 lapis dah. 5/3. Cosecant. 1 per sin theta. 1%. 1 per sin theta. Sin theta dah ada dah. 4/5. So 1/4/5. 5/4. 5/4. Ada lagi terbalik-terbalik. Okay, macam itulah. Dia main tua soh cah ni.
Okay, any question? Tak ada. Tak ada. Okay. Next, given cos x equals to 0.8 with theta between 0 until 90 degrees, evaluate. Tengok dia bagi maklumat. Saya kata kalau ada maklumat macam ni, apa yang kita akan buat? Keluarkan satu-satu. Buat apa dulu? Triangle. 0.8. Tukarkan dia dalam pecahan. 4/5. 4/5. 4/5. Triangle. Mesti ada triangle. Jauh sangat. Sinilah. So dia punya angle sekarang ni X. Kalau X, X lah. Kalau dia bagi theta, theta lah. Okay. So cos, mana nak letak 4, mana nak letak 5? 4 kat adjacent, 5 kat hypo. Okay. Lepas tu, yang sini? 3. 3. Macam tadi saya kata kalau awak boleh hafal, partner dia mesti 3. Kalau tak, dia mesti hypotenuse kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Dia macam tu. Okay, 5 kuasa 2 tu. Sebab hypotenuse tu yang panjang tu. So 5 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Tadi tambah sebab kita nak cari hypotenuse. Okay. Madam nak tanya boleh? Ya. Yang kiraan teori Pythagoras macam yang tadi nak cari 3 tu, kalau tak tunjuk pun tak apa kan? Tak. Tu sebab saya kata kalau awak dah boleh hafal 3, 4, 5 partner dia, bolehlah terus. Okay. Yang ini, so sin X, tangent X, cosecant X, kita rujuk kepada triangle ni lah. Okay, 5 sin X, apa berapa? 3/5. 3/5. Tangent X, apa berapa? 3/4. 3/4. Cosecant X, apa berapa? 1/3/5. 1/3/5? 5/3. 5/3. Okay, cari. Berapa? 23/4. 23/4. 23/4. Alright. Okay. 3. Sama juga. Ada maklumat ni. Apa kita akan buat? Buat macam sama juga. Macam tadi. So dia bagi part triangle ni kena buat. So tangent 1/square root of 7. Mana nak letak 1 tu, mana nak letak square root of 7? 1 letak dekat opposite, adjacent letak square root 7. Okay, so apa yang kita nak kena cari sini? Hypotenuse. Hypotenuse. Cari hypotenuse, Pythagoras theorem. Dapat 8. Berapa? 8. 8? 8 square root. Square root jangan lupa. Tinggal. Square root of 8. Okay. Pythagoras theorem. Okay, cosecant squared theta. Cosecant squared bermaksud cosecant theta yang kuasa 2. Itu bermaksud dia. Okay. Kalau awak nampak kuasa 2 tu dekat tengah-tengah tu, dekat cosecant squared tu. So maksudnya dia adalah sama dengan cosecant theta, ada kurungan kuasa 2. Tapi dia bukan, maksud dia lain dengan yang ni. Kalau yang bawah tu apa maksud dia? Apa beza atas dengan bawah tu? Dia tak sama. Yang bawah tu theta tu yang kuasa 2. Kalau yang bawah tu, kalau awak tak letak kurungan, kan? Selalu ni memang kurungan ni dia memang suka dilupakan lah.
Kalau awak tak letak kurungan, dia dah jadi maksud dia theta tu sahaja yang berkuasa 2. So salah, lain dah. Tapi kalau kita letak kurungan, kuasa 2 tu kat luar, dia bersamaan dengan cosecant squared theta. So yang ni ingat. Okay. So maksudnya yang ini cosecant squared theta. Cosecant theta apa berapa? Satu per sin theta. 1%. Jadi awak boleh cari dekat asing pun boleh juga. Maksudnya 1% theta. Sin theta sama dengan apa? 1 pula. Period apa? 1/1/8? Selapan. 8. Lagi apa yang dia nak? Second theta. 1 per cos theta. 1/cos theta. Cos theta ni apa? 1 per set 7 per set 8. 1 per square root of 7 over square root of 8. So, 2 lapisnya Set 8 per set 7. square root of 8 over square root of 7. Dah. Masuklah. Square root of 8 squared minus second square root of 8 over square root of 7 squared. Squared tu dekat luar. Okay. Per dengan square root of 8 squared plus square root of 8 over square root of 7 squared. So, berapakah jawapannya? 3/4. 3/4. Okay. Awak dah tengok dah yang saya cerita pasal calculator tu? Kat dalam Telegram tu. Zuraini, kenapa? Kat mana yang blank dia Zuraini? Otak saya bingung. Oh tak, Dia bingung. tadi. Lepas tu sekarang Dah ni okey dah. Dah okey bingung dah. lagi ke tak? Otak dia dah. Tak, dah okey dah. Susah hati saya. Baru terbaca. Aduh. Calculator tu yang 570EX tu. Kalau rasa siapa yang tak ada, kalau awak nak invest beli calculator tu pun memang saya galakkan. Okay, invest beli satu calculator yang dia boleh pakai untuk jangka masa yang lama. So, nanti dekat situ tu nanti banyak yang awak boleh guna. Katakanlah dia kalau awak punya PSPM tu online, kan? Maksudnya tak payah tunjuk jalan kerja. Bila tak payah tunjuk jalan kerja, kalau untuk nak mencari maksimum minimum tu, awak tak payah dah buat completing the square. Macam saya ajar tu nak cari maksimum minimum kena pakai completing the square kan. Tapi yang ini dah tak payah tunjuk jalan kerja, boleh terus tekan calculator. So dia lagi cepat lah, boleh jadi nak kira guna completing the square pun tak ada masalah juga. Tapi ikutlah mana yang awak rasa awak lagi cepat nak tekan. Tapi jalan kerja pun kena tahu juga. Buatnya awak kena datang college untuk jawab exam bersemuka. So jalan kerja dia kena tunjuk lah. So dua-dua tu saya nak awak conquer. Kemahiran guna kalkulator pun awak kena tahu. Kemahiran menunjukkan jalan kerja pun awak kena tahu. Okay. So kalau yang ini sebenarnya kalau kalkulator canggih tu, dia memang boleh terus masuk je lah kan berdouble-double ni. Betul tak? Betul. Saya pun sebenarnya tak ada lagi. Saya survey tu. Yang dekat Shopee tu saya lah yang survey ni sajalah saya share dengan awak. Saya pun baru nak beli. Kan? Hari ni gaji baru nak beli. Korang dapat allowance dah kan? Boy. Dah. JP. So jomlah kita beli sama-sama. Saya pun tak reti sebenarnya. Saya guna kalkulator hitam tu je.
Lepas tu sebabkan sekarang ni dah teknologi maju ni saya pun nak belilah hari ni. Saya pun nak kena explore juga. Alright. Okay. Number 2. B. Sama juga macam tadi, rujuk. Bagi saya jawapan B. Saya nak habis sampai muka surat 12 ni. Saya dah cakap kat awak muka surat 12. Bagi jawapan akhir ke madam? Berapa? 1/39. Okey. Jawapan akhir betul dah. Macam mana jalan kerja dia? Macam mana awak boleh dapat? Apa yang awak masukkan dalam kalkulator tu? Dia kalau jawapan akhir je pun tak boleh. Kena ada masuk kalkulator tu apa benda yang awak akan tekan. Sin square theta, sin theta sama dengan apa? Sin theta sama dengan 1/8. So kuasa 2. Lepas tu per dengan 4. Square 7/8. Dia bukan square sayang. Ini square root. Square root. Square dia kuasa 2. Square root set. Okay. So terus dapat kalau tekan kalkulator. Alright. Number 4. Sama juga ada maklumat ni. Buatlah triangle. Yang lain ni mana ada senyap je dia ni. Orang yang sama je yang layan saya sembang ni. Okay. Mana nak letak set 5. Mana nak letak 2 tu. 2 tu dekat adjacent. Set 5 dekat hypotenuse. Opposite. Okay. So hypotenuse. 3. 3. Tak. Salah. Yang 3 tu partner dia. Betul lah. Sorry. Betul tak 3? Betul madam. Okay, 3. Saya pun dah bingung. Okay, so 3. Okay, guna dapat ni Pythagoras theorem nah. Perlu tak saya tunjuk? Boleh tak buat sendiri pada mana yang nak cari? Okay, boleh. Cakap benar ni. Boleh. Boleh. Kang aku bagi quizzes kang merah je. Rekod. Jawapan terus. Kita panggil nama lah. Okay, bersedia. Kita tengok siapa yang kena. Macam mana saya nak kenal muka awak ni? Kita nak kena on camera lah. Saya dululah try je soalan A. Amboi, pandai ambil kesempatan. Okay, Daus. Jawapan last dia 2 punca kuasa 5/5 Ke? 2 punca kuasa 5 Punca per kuasa 5. 5. Okay, kalau awak tengok daripada triangle tu, tak nampak pun 2 punca kuasa 5 pun tu. Tak nampak pun 5. Macam mana sebenarnya jadi macam tu? Firdaus? Jeng. Kalkulator rasanya. Okay, betul lah. Memang saya galakkan awak guna kalkulator, tapi saya kata kalau nak guna kalkulator awak kena faham juga mana datang dia. Sebab kalau awak tengok daripada sisi-sisi dia tu kan, kalau tengok daripada sisi-sisi dia tu sebenarnya apa per apa? 1 per tangent theta. Okay, 1 per tangent theta. Tangent theta sama dengan apa?
set 5 per Per 2. 2. 1 per set 5 per 2. 2 per set 5. Okey. Sekarang ni macam mana dia 2 per set 5 boleh jadi 2 set 5 per 5? Tu kan apa hari tu kan kita ada buat, kita tak boleh bagi set tu dekat denominator, kita kena hilangkan set. Pandai. Kita ada belajar chapter 1 tajuk set. Bila ada set dekat denominator, ini kita panggil sebagai irrational number. Okay? Set dekat denominator, bukan set dekat atas. So, bila irrational number, kita kena rationalizekan dia. Okay. Macam mana kita nak rationalizekan dia? Kita akan darab dengan itself. Pernah dengar tak term-term saya sebut ni? Pernah. Pernah. Baru teringat. So, 2 darab set 5, 2 set 5. Set 5 darab set 5, 5. Itu sebabnya. Yang ini adalah dah bentuk rational number. Itu sebab saya nak tanya awak, kenapa dia jadi 2 set 5 per 5? Kalkulator. Tak maulah sebab kalkulator. Itu sebabnya saya nak awak fahamkan kenapa kalkulator tu bagi benda macam tu. Faham? Lupa madam, lupa. Kena ingat. Alright. Okay, B. Siapa nak jawab? Jawab. Benda yang sama ulang-ulang ni. Sin 90 tolak theta. So kita tengok 90 tolak theta ni atas ni. Mana? Sin 90 tolak theta sama dengan cos theta. Tu sebab saya kata hafal tu atas tu. Nak guna sini lah. Mana dia ni? So ini adalah cos theta. Cos theta sama dengan apa? Tadi siapa jawab? 2 per 3. Firdaus lagi. 2 per 3. Okay, good. Okay, C. Second. Pusing. Second 90 tolak theta. Pusingkan dia. Guna maklumat atas tu. Dapat apa? Jawapannya saya nak. 3 square root 5 per 5. Okay, cari yang lain yang tak dapat. Itu jawapan akhir dia. D. Orang lain. 3/2. Siapa? Safirah 3 per 2. Okay, 3 per 2. Alright, D. Okay. So ini jawapan dia. Okay, last one, number 5. Sama juga. Okay, mana nak letak ni? Kalau ikutkan ni, cosecant ni. Cosecant ni apa per apa? Cosecant 1 per sin. Ya. So 1 per sin maksudnya atas ni hypotenuse, bawah ni opposite. Betul tak? Betul. So hypotenuse 3 set 2. Opposite dia 4. Okay, so nak cari sisi yang satu lagi. Set 2. Alright. Okay, 4. Laju. 5A. 2 set 2. 2 set 2. B. Cot. 2 set 2 kat mana? 2 set 2. Alright. C. 2 set 2 per 3. 2 set 2 per 3. D. Tak nak orang sama. 3 set 2 per 4. Ya Allah. Taklah. 3 set 2 per 4. Okey, ni jawapan akhir. Take note. Mana yang tak siap lagi, completekan nota. Okey.